Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini. Okay, thank you for watching. Also, please share. Please subscribe if you haven't subscribed yet, and share with friends, relatives or siapa-siapa juga yang perlukan pelajaran ekstra tingkatan 2 ya. Kalau tak ekstra pun ada topik-topik yang tak faham, awak boleh rujuk pada semua video-video saya sebelum ini. Betulkan kita belajar ataupun mengajar lillahi ta'ala ya, mudah-mudahan menjadi saham akhirat kita. Dan juga kita sekarang ni dalam bab 7, which is coordinate ya, coordinate. Saya dah ajar bahagian pertama, iaitu mencari nilai jarak. Saya dah ajar yang teknik yang mudah untuk awak buat untuk mengira jarak. InsyaAllah hari ini kita akan lihat yang bahagian kedua, iaitu titik tengah. So, untuk jarak, awak mesti ingat bahawa saya kata teknik dia, letakkan kedua. Okey, kalau ada yang satah katis, boleh kira kotak-kotak satah katis. Tapi jangan lupa darab dengan nilai setiap kotak ya. Okey, kemudian satu lagi, kalau cuma ada koordinat, okey, awak boleh buat teknik pertama, saya kata itu letak atas bawah. Kedua, letakkan tolak di antara dua-dua. Kalau salah satunya X dan X bawah sama, tak apalah, tak payah dikira. Cuma tolakkannya Y dengan Y. Kalau Y dengan Y dia sama, tak payah dikira. Hanya tolak X dengan X. Okey? Okey, itu jarak. Tapi kalau dah dua di atas, dua XY, dua XY kat bawah, satu atas dan bawah. Kalau yang X dua-dua tak sama, Y dua-dua tak sama, you have to use Pythagoras. Okay, so done with jarak. Hari ini kita sambung dengan titik tengah. So jarak ingat tolak ya, titik tengah tambah. Okay, sebenarnya titik tengah adalah average ataupun purata. Ataupun average. Okey, ataupun average ya. Okey, so saya bagi teknik yang senang dulu, terus saya bagi teknik mudah. Lepas tu baru saya akan tunjukkan bagaimana ianya adalah sama dengan formula yang diberi. Formula yang diberi adalah pada muka surat 135 dalam kotak kuning, iaitu titik tengah buka kurungan sama dengan buka kurungan X1 tambah X2 par 2, Y1 tambah Y2 par 2. Okay, so we have to have satah katis first. So I have 1, 2, 3, 4. Okay, this is X, and then 1, 2, 3, 4, 5. This is Y. Okay, bila saya kata dia adalah purata, kita akan dapati cara mengiranya sama juga dengan in terms of letak atas bawah ya. So pertama kita letakkan letak atas bawah. Okay, let's say I have A, okay, and B. Kalau kita lihat dari rajah, kalau ada rajah guna rajah, it's much easier. Kita dapati tersambungkan A dengan B, tengah-tengahnya ialah ini. Okay, so kita dapati A adalah 1, 2, B adalah 3, 2. Titik tengahnya adalah ini, tengah-tengah ya, titik tengah adalah 2, 2. Ada gambar kan? Okey, andai tak ada gambar, tak ada ini, awak cuma ada cari titik tengah 1, 2 dan 3, 2. Okey, so first A 1, 2, katakan tak ada gambar ya, tengok ini je, jangan tengok ini. B kita ada 3, 2. Okey, bila saya kata dia adalah purata, titik tengah adalah letak tambah-tambah, bukannya tolak-tolak. Kalau jarak yang tolak-tolak. Kedua, letakkan tambah di tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Okey. Ketiga, puratakan. Okey, bila kita nak puratakan, kita dapati dia jawapannya sebab titik tengah mesti koordinat juga.
Okey, bukannya unit ya, macam jarak unit ya. So kita dapati 1 tambah 3 ini dan ini puratakan bagi 2, koma, buka kurungan, 2 tambah 2 ini bagi 2. Okey, kita akan dapati ini 4 bagi 2 adalah 2, 2 tambah 2 4, 4 bagi 2 adalah 2. See? Okey, kalau perasan apabila y-nya adalah sama, that means titik tengah adalah 1 tambah 3 bagi 2 ialah 4 bagi 2 jadi 2. Ini adalah terus tiru, tak payah kira pun. See? Senang kan? Mudah kan? Okey, so ini kalau saya ada AB. What if I have AC? Okey, ini dah ya, step ketiga je. Letak atas bawah, tambah di tengah-tengah, puratakan. Okey, saya nak buat, ini dah tahu ya jawapan, ini pun jawapan dah ada. So saya akan buat CD. Kalau berdasarkan ini, kita akan dapati tengah-tengahnya di sini. Ya, 1 3.5 ataupun 1 3.5. Okey, kalau kita buat berdasarkan koordinat, diberi koordinat A, macam mana nak buat ni, AC ya. Letak sini sikitlah. A koordinatnya adalah 1 2, C koordinat adalah 1 5. So jawapannya adalah titik tengah adalah 1 kan, 1 3.5 ataupun 3.5. Dua-dua sama. Okey, what if kalau nak guna teknik pengiraan saja, tak ada gambar ni, awak ada ni je. So A atas bawah ya, tadi letak atas bawah 1 2, kemudian C 1 5. Okey. Okey, now dia nak titik tengah, apa kita kata tadi? Letakkan di tengah-tengah dah, puratakan. So that means equals to 1 tambah 1 par 2, 2 tambah 5. Lupa letak tambah-tambah tadi kan, so letakkan tambah bagi 2. So menjadi 2 bagi 2 1. Jawapan mesti dalam koordinat ya. Jawapan dalam koordinat, bukannya unit. Okey, 7 bagi 2 3.5. See? Sama je jawapan. And lebih mudah. Okey? Okay, now you say what if tak sama? Tak sama pula. Tak sama. Kita kena padam. Kita letak 2 4 ya. A dengan D. Okey, cuba sambung. Okey, tengah-tengahnya adalah sini dengan sini ya, ni titik tengah. Okey, kalau kita gunakan A adalah 1 2 dan D adalah 2 4. Okey, now kalau tengok gambar ni adalah jawapannya apa berdasarkan gambar ya, adalah 1.5 tengah-tengah ni, 1.5 dengan 3. Ni titik tengah kan. Okey, kalau pengiraan, kita akan dapati pengiraannya untuk kira A 1 2, D 2 4. Okey, kalau tadi kita dapati Y dia sama, so ini sama, ini X dia sama. Ini tak sama, ini tak sama. Okey, so that means titik tengah adalah 1 tambah 2, letak tambah tengah-tengah. Lupa juga saya tulis, letak tambah tengah-tengah bagi 2, 2 tambah 4 bagi 2. So jawapannya 3 bagi 2 1.5 dengan 6 bagi 2 3. Sama tak jawapannya? Sama. Okey, nampak tak? Faham tak? So it's easy kalau letak atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, sebab kiranya atas bawah sahaja. Okey, itu titik tengah. So if you look at page 1 2 3, contoh 8, tentukan titik tengah bagi garis lurus AB.
So A hingga B berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tengah-tengah bagi 2 lah, 4 lah kan. So jawapannya adalah P ke Q, M ke P ke Q? Tentulah P. B, kita dapati dia buat A, D, B, C. Kita akan dapati dia adalah 4, tapi dia nak yang titik tengah. Kita cuma boleh dapat D lah titik tengah antara A dan B. Okey, C dah terkeluar dah kan. Amat mudah kan. Okey, contoh 9, dia kata P ialah titik tengah. Bagi garis lurus AB, tentukan koordinat P. Titik tengah. Okey, so tanpa melihat di belakang, cuba kita kira teknik mengira ni. Mula-mula buat apa? Letak atas, bawah. Apakah koordinat A berdasarkan contoh 9 adalah 1, 7. Apakah koordinat B berdasarkan gambar muka contoh 9, 5, 1. Tak sama, tak sama. Okey, after atas bawah letak tambah. Lepas tambah puratakan, jawapan adalah puratakan. So titik tengah adalah 1 tambah 5, okey, bagi 2, 7 tambah 1 bagi 2. So jawapannya adalah 6 bagi 2 adalah 3 adalah 4. Cuba tengok betul tak kalau buat 3, 4 dalam gambar. Okey, now tengok belakang. Sama tak jawapan? Sebab dia rasa contoh dia ada penyelesaian. Okey, so jawapannya adalah 3, 4. So then senang je, faham? Okey, now kita lihat 7.2.2, rumus titik tengah. Okey, so rumus titik tengah kita akan dapati dalam page 135. Dia suruh cari mengufuk berapa, mencancang berapa. Kan, kita dah kira. Tak apalah, kalau dah faham saya tunjuk tadi patutnya. Okey, kita tengok dulu formula. Okey, kita padam yang inilah kot ya, jawapannya ni. Okey. So, kita akan dapati titik tengah yang dia bagi kuning tu ya, page 135, titik tengah adalah X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 bagi 2. So ini XY, XY, right? Kita ambil contoh ini. Ini X, ada ruang. Okay, kita letak kat tepi lah ya. A adalah 1, 2. B adalah B kat sini. Okay, B 3, 2. B adalah 3, 2. Okay, kalau untuk pengiraan, saya kata letak atas bawah lah. Tapi saya buktikan bahawa formula ni adalah apa yang telah kita pelajari. So ini X, ini Y, right? Ini X, ini Y. Mesti XY ya, koordinat. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 2. Dalam yang benda sama-sama lah ni kan. Yang sama-sama lah. Okay, so sama dengan titik X1 adalah 1 tambah X2 adalah 3 bahagi dengan, ini memang dia bagi 2. Y1 adalah 2 tambah Y2 adalah 2 bahagi 2. So kita akan dapati 4 bagi 2 adalah 2, 4 bagi 2 adalah 2. Kan tadi dah kira. See? So I prove that actually apa kita buat dengan meletakkan atas bawah tambah tengah-tengah buat bahagi 2 adalah sama dengan formula yang dia beri. Okay? Faham tak? X1 yang ini, X2 yang ini, Y1 yang ini, Y2 yang ni. Kalau tak buat atas bawah, sometimes buat keliru. Terbalik ambil. Tersilap-silap ambil. So be careful. So understand? Okay, so I've proven the formula titik tengah in page 135 yang kuning itu. Kita lihat 7.2.3. Koordinat titik tengah di antara dua titik ya. So
Kita lihat apa yang nyatakan di sini. Kedudukan titik tengah dapat ditunjukkan dengan pembinaan pembahagi dua sama serenjang. Persilangan di antara pembahagi dua sama serenjang dengan tembiring garis dapat menentukan koordinat titik tengah pada satah kartis. So you can use cari garisan serenjang tempat dia bersilang, ya. Tempat dia bersilang. Tapi saya tunjuk sikit supaya faham apa yang tekan kat situ. So they give you y, x, I have until 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then we give you until 5 up there. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, garisannya adalah A20. 0, ya. Okay, ini adalah A20. Satu lagi adalah 64. 64. B adalah 64. Okay, so this is the line. You're supposed to find titik tengah dengan cara, katakan, untuk menggunakan garisan serenjang. So what you need to do, you have to use your jangka lukis. Cucuk sini, buat ni, form 1 dah belajar. Buat belah sini. Cucuk sini, buat ini, buat ini. Sambungkan pusat butterfly kepada pusat butterfly. Kalau tak sure buat garisan serenjang ni, pembagi dia sama serenjang, refer to today punya pelajaran form 1. Baru tadi saya dah ajar, ada 2 student kembar yang attend. Okay, itu je form 1 tu, itu 2 orang je datang. Form 2 tak ada langsung. Okay, so saya ajar mereka bagaimana untuk membuat garisan serenjang. Itu pun halfway. Kalau still tak tahu garisan serenjang yang lain, tunggu next class, akan ada lagi rakaman je. You have to learn lah. Sebab you have to use it. Once dia ajar form 1, kena 2 form. Guna balik form 2, form 3, form 4, form 5. Dia ajar form 2, guna balik form 3, form 4, form 5. So you have to build your understanding. Kena bina kefahaman awak dari asas. Awak punya menengah ni pun dah belajar masa sekolah, masa asas. Sekolah rendah. Sekolah rendah dah belajar tadika, ABC, 1, 2, 3. Okay, dia membina, ya. Jangan biarkan awak tak faham certain things. Kalau tak faham, tak tahu macam mana buat garisan serenjang, rujuk balik, belajar balik. InsyaAllah yang saya form 1 punya video ada. Nanti saya akan habiskan sampai habis syllabus, saya berhenti dulu. Okay, so you have to be hardworking lah untuk mencuba. Okay, so di sini sepatutnya, sebab saya freehand, awak akan mendapat 42, ya. 42 sini. So inilah titik tengah, iaitu 42. Dia tak apa tepat sebab saya tak ada guna penyukatan yang betul, tak guna alat mengukur yang betul, ya. Okay, sebab nak cepat. Okay, let's see page 136. Okay, dia suruh hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus AB dengan A25 dan B21. Okay, tanpa menggunakan gambar rajah, tanpa gambar satah kartis, sebab dia tak bagi pun. Dalam soalan suruh cari titik tengah, dia bagi A dengan B, koordinat A dengan B. Okay, mula buat apa tadi? Mula-mula koordinat A, letak koordinat dia adalah 25. Koordinat B adalah 21. Okey, dia suruh cari titik tengah. Okey, selepas letak atas bawah, next letakkan tambah-tambah. Kemudian titik tengah adalah puratakan, buka kurungan 2 tambah 2. Bila purata bagi 2 sebab ada 2 bahan dalam ni. 5 tambah 1 bagi 2. Okey, sepatutnya kau nampak ni sama, tak payah buat. Kau tahu dah jawapan dia adalah 2. Sebab dia sama. 2 tambah 2, 4. 4 bagi 2, 2. So, awak akan dapat jawapannya 2. 6 bagi 2, 3. Kan? Mudah je. Buat ni terus boleh. Kalau nak tulis juga, di atas sini letakkan titik tengah X1 tambah X2 over 2, Y1 tambah Y2 over 2, boleh. Kalau cikgu nak juga ada formula tu, tuliskan formula tu. So, katakan cikgu nak juga formula tu. Awak akan tulis titik tengah. Awak tahu ini tambah ini. So, ini X1, ini X2, ya. X1 tambah X2 bagi 2.
Y1, Y2. Y1 tambah Y2 bagi 2. Okay, so that means it's going to be 2. 5 tambah 1 bagi 2. You get 2, 3. Mudah je. Okay, that's contoh 10. Lagi senang daripada jarak, betul tak? Kalau jarak tolak lah. Kalau sama, tak payahlah satu lagi. Kalau tak sama, Pythagoras. Okay, so titik tengah contoh 11. Lagi 10. Dia ada gambar raja, tapi tidak ada koordinat. So dia nak MN. So saya kata letak atas bawah. Koordinat M adalah 10, 7. Koordinat N adalah 4, 1. Then dia suruh nak titik tengah. Saya titik tengah, letakkan tambah, kemudian buka kurungan. Nak tulis formula pun boleh. So 10 tambah 4 bagi 2, 7 tambah 1 bagi 2. Ini dengan ini dengan ini. So menjadi 7 menjadi 4. Dan tenang je. Very easy ya. Okay, so now let's see page 137 menyelesaikan masalah. Okay, before kita selesaikan masalah, I give you a few yang you should be doing yourself. Okay, never mind. Look at page 138. 138 ya, 138. Tentukan titik tengah bagi pasangan titik berikut. Okay, now I give you time to write down P atas, Q bawah. Okay, then untuk B, R atas, S bawah. Tulis kat tepi-tepi tu pun tak apa, ataupun kertas lain buku awak. C, A 31 atas, B 51 bawah. D, okay, C koordinat 50 atas, D 10 bawah. Okay, dah ada kan? Sebab saya suruh tulis atas bawah supaya terus nampak apa jawapan. Boleh congak aja sebenarnya. Okay, so kalau kita lihat A dalam buku ni, soalannya A tu sebab sebelah-sebelah ada orang confused. Okay, cuba tengok yang awak dah tulis tadi, 4A. Apa yang sama? Negatif 1. Yang tak sama? 7 dengan 1. Bila atas bawah kan? So titik tengah ialah buka kurungan, negatif 1. Y ni jawapannya apa? 8 bagi 2 ialah 4. So jawapannya negatif 1, 4. Tutup kurungan. Senang sangat. Right? Okay, B dah letak atas bawah. Apa yang sama? 3 dengan 3 kan? X dia sama. So titik tengah buka kurungan, titik tengah sama dengan buka kurungan 3, koma, negatif 6 tambah 2 berapa? Negatif 4. Negatif 4 bagi 2? Negatif 2. So jawapan dia 3 negatif 2. Tengok apa boleh jawab sebenarnya. Okay, C dah letak atas bawah. Apa yang sama? 1 dengan 1 kan? Y dia sama. So that means titik tengah sama dengan buka kurungan 3 tambah 5, 8 bagi 2, 4. So jawapan dia 4, 1. Okay, D apa yang sama? Atas bawah 0, 0. So that means jawapan titik tengah bagi CD adalah 5 tambah 1, 6 bagi 2, 3. Jawapannya 3, 0. Faham tak? Senang je kan? Okay, so before kita buat penyelesaian masalah, which is dalam page, menyelesaikan masalah dalam page 137, I want to write down. Okay, S latihan. Bagi yang tak ada buku ni, ada buku ni, you can turn to page koordinat ya. Koordinat tu jarak. Yang ada buku tu patut have done page 54 dah. You should be able to do page 54. And then you can do page 55. Okay. Now I put down on the whiteboard page 56. Yang ada buku tu terus buatlah page 54 tu. Nanti awak siapkan sampai page 56. Now I'll give the question bagi yang tak ada buku lah. Then you give a try. C1 jawapan dia P adalah 5, 4. Terus dia buat sebelah-sebelah, terus letak Q adalah 1, 8.
Okey, nombor 2. Kita ada D kosong negatif 2. E kita ada negatif 4, 12. 2, 3 kita ada K negatif 7, 1 dan L adalah negatif 1, 7. Okey, untuk titik tengah is possible, ada kemungkinan jawapan ada 1/2 atau 0/5. That means jawapan dia ada 1/2 dengan 2 1/2 logik. Okey, ataupun let's say 7/5 logik. Ni logik ya. Okey, tapi kalau 1/3, 1/, ataupun 1/7 or 1/5 tak logik. 0.1, 0, katakan saya letak angka ya. 2.2 to 3.1, 4.7 tak logik. Dia hanya 0.5 ataupun 1/2 sahaja. Do you understand? Okey, kalau faham kita lihat balik dalam teks. Ini buatlah. Kalau tak buat lagi, pause, buat sekejap. Supaya awak tak expert sangat titik tengah. Tengok pun tahu jawapan dah. Tak payah kira. Kira jalannya sikit je. Okay, so let's see page 137 now. Saya padam ya. You can pause it to look at the question ataupun salin soalan dan siapkan. Baru lihat. Kemudian dah habis. Lihat muka surat 137. Untuk menyelesaikan masalah ya. Okay, contoh 12. Rajah menunjukkan garis PAQ pada suatu satah katis. A ialah titik tengah bagi garis lurus PQ. Tentukan koordinat P. Okay. Now, dia bagi P titik tengah Q ya. Okay, dia suruh nak tengok dia bagi sini adalah alah, silap pula. Ini adalah ke atas Y, ini adalah ke sini X. Sini adalah 2, ini adalah 2, ini adalah 2, ini adalah kosong. Okey, tu adalah apa nama dia? Ni asalan ya. Dia nak P. Okey, now let's put apa yang kita ada. Untuk ini koordinat dia 2, 0 ya, 2, 0. Untuk ini koordinat dia 0, 2. Untuk ini ada. Relax. Tak ada. Bila tak ada, that means I'll just letakkan X dengan Y. X dengan Y. Okey, banyak student akan buat. Okey, titik tengah adalah 0, 2. No. Kita letak dulu titik tengah. Udahlah. Titik tengah adalah 0, 2. Q adalah 2, 0. Dia nak P, dia akan buat teknik yang sama. Dia akan buat tambah. Ini betul-betul dah faham konsep. Ini salah tau. I want to show you apa yang salah. Awak dapat 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. So titik tengah P adalah 1, 1. Logik tak? 1, 1 di sini. Memang salah. Kenapa saya tunjuk? Sebab banyak student yang macam tu. Okay. So now, how to solve this problem? Untuk ini, kita akan dapati, kita akan tulis juga P. Kita tulis juga Q dulu. Bukan yang titik tengah dulu. Okay. Kita letak titik tengah. So berderet 3 ni. P tak tahu. X, Y. Q tahu 2, 0. Titik tengah Q 2, 0, 0, 2.
Okay, so nak cari X, kita gunakan yang ini. Kita dah pelajari, ini tambah ini, tambah, right? X tambah 2 bahagi 2 menjadi apa? Kosong. So, 2 yang atas, X tambah 2 equals to 2 darab kosong, kosong. X adalah kosong tolak 2 adalah negatif 2. Y, saya nak cari Y pula. Y yang ini, jalur ni. Y tambah kosong bagi 2 adalah 2. Y tambah kosong adalah ni atas 4. Ni darab ya. So Y adalah 4. That's the answer. So negatif 2, 4. So P adalah negatif 2, 4. Betul tak? Negatif 2, 4. Betul lah. Okay, be careful. Okay, so untuk contoh 12 ada gambar. Ya, make sure you know this is correct, coordinate, this is correct. Kalau salah, habislah pengiraan ni. Contoh 13. Contoh 13. Okey, kita baca elok-elok. Perhatikan, titik P ialah titik tengah bagi garis lurus KL. Diberi koordinat K ialah negatif 13, 12 dan koordinat P ialah 29. Hitung koordinat L. Ada student yang dia tak baca betul-betul. Dia buat K negatif 3, 12. Dan dia bagi P 29. Dia nak L. Dia tak baca soalan betul-betul. Dia akan terus buat kata dia ada sebut titik tengah, titik P dan titik tengah. So dia akan buat tambah atas bawah dah. Kemudian dia ingat L ni titik tengah. Dia akan jadi negatif 2 tambah 2 bahagi 2 yang ini. Kemudian 12 tambah 9 bahagi 2. Dia akan dapat negatif 1 bagi 2, negatif 1 per 2. Kemudian 12 tambah 9, 21 jadi 10, 1 per 2. Dia pun happily ever after dah. Tak betul dah ni dia rasa. Tiba-tiba boleh dapat balik kertas jawapan dia, kertas soalan dan jawapan lepas periksa tu. Tak 0. It's very wrong. Baca soalan baik-baik. Dia kata titik P ialah titik tengah bagi garis lurus KL. Ini garis lurus. Saya suka buat atas bawah. Ke tepi saya tak suka sebab nanti silap. KL. So apa yang tengah-tengah? P. Ini adalah P. Tengah-tengah. Diberi koordinat K ialah negatif 3, 12. Dan koordinat P ialah 2, 9. Hitung koordinat L. Dia nak apa saya buat ni? Sorry. Koordinat P ialah 2, 9. Dia nak koordinat L. Tak tahu letaklah X dengan Y. Inilah yang tak diketahui. Okay, so dia tahu untuk mendapatkan ini dengan ini kena tambah. So negatif 3 tambah X, okay, bagi 2 akan mendapat 2. Ini tambah ini bagi 2 dapat ni. Okay, satu lagi adalah ini tambah ini 12 tambah Y bagi 2 adalah ini yang 9. Ya, ni titik tengah. So ini titik tengahnya. Jangan main buat hentam je macam ni. Okey, so tengok kita ada negatif 3 tambah X sama dengan 4. X sama dengan 4 tambah 3, 7. Sini 12 tambah Y sama dengan 18. Ni darab ya. Y sama dengan 18 tolak 12, 6. So jawapannya nilai bagi L adalah 7, 6. Mana sama dengan ni? See? Be careful. Kalau tak faham, patah balik, pause, patah balik, tengok balik. Be careful.
Dah latihan dah. Dah latihan. Latihan dia dah semula mencabar ya. Untuk number page 138 tu, number 4 tu, kalau siapa tak cuba lagi, can try from number 1 ya. Jom cuba 7.2, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Okay, number 6, number 7 pun dah boleh buat. Cuma dia kena hati-hati sikit lah. Hati-hati sikit. Okay, 6, 7 sebab awak kena ada gambar agak mudah. Boleh cuba ya. Kemudian page 140, 8, 9, 10 pun boleh buat otak pink tu. Orang grey matter ni lah otak, sebab dia warna grey. Tak tahu, saya tengok, saya bukan doktor ya. But it's called grey matter. Sini ni buat otak pink. Apalah otak pink kat sini. Sebab apa, satu benar-benar nombor 7, nombor 8, nombor 9, 10 ada 5 otak pink. Okay, just nak tarik perhatian awak je kot. Okay, so now system coordinate cartesian a bit more. Do I finish off, or I'm a bit tired today? Okay, so contoh 14, you can try to understand from gambar rajah. Okay, kemudian do try, jom cuba 7.3. Okay, selain tu, you're going to have, before you cuba jom 7.3, you buat menjana kecemerlangan. Latihan-latihan dia merangkumi semua yang awak telah belajar dalam bab ni lah, tentang koordinat. So, you have number 1 tu asas je. Ada gambar pun, mudah tengok gambar je. Kemudian number 2 pun mudah. Yang kita fikir sikit 3, 4, 5, 6 lah. Sebab ada gambar otak pink tu. Kemudian patutnya berusaha lagi, buat balik page 141. Jom cuba 7.3. Then you can see your capability. Mampu ke tak mampu buat soalan-soalannya. Sedikit mencabar. It's not very difficult ya. Kalau faham konsep saya ajar tu before this, yang jarak adalah tolak je atas bawah. Kalau sama X dia atau Y dia, tak payah tolak tu. Dan titik tengah adalah purata, tambah bagi 2. Tapi jangan careless yang ni lah. Sebab setengah orang ambil mudah terus dia tambah ambil purata, which is wrong. Dia kena macam ni, ada gambar rajah. Then we're done with this topic. Dan kita akan buat graf fungsi pula lepas ni, the next class. Tak tahu, next class mungkin saya tunjukkan certain soalan yang muka surat mungkin 140, mungkin saya buat balik 7.3, page 141, 142. Mana saya rasa saya tunjuk. Okay, but do give a try. It's not difficult, insyaAllah. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Give me a like if you rasa bermanfaat. Share with your friends. Subscribe if you haven't. And then also, as usual, pesanan saya, jaga solat 5 kali sehari. InsyaAllah, itu akan menjaga kita ya, dunia dan akhirat. Okay, kemudian also, taat ibu bapa, terutama ibu, selagi mereka tak suruh membuat kemaksiatan. Dan hormati guru-guru. Mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Kat guru banyak ilmu. Jangan sombong ya. Kalau sombong, ilmu tak datang kat awak. Kalau awak hormati mereka, dia pun suka ya. Pun suka nak bantu awak. Manusia fitrahnya dia suka orang suka. Dia tak suka orang benci. Orang hormat pun dia suka sangat. Hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Mudah-mudahan cantik akhlak kita di mata Allah, di mata manusia. Okay. Tiba-tiba saya lupa. Okay, jaga akhlak kita. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.